Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat yang ke 60 4 ke 5? 65 kan? Baiklah. Kita baca dulu ayat ni sama-sama. Tilawah ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Baik. Jadi kita tengok ayat ni, kita terjemahkan dulu. Jadi bermula dengan Allah sebut perkataan wa laqad. Kita terjemahkan wa dan laqad apa? Ataupun wa ni kita kata demi sesungguhnya. Dia kalau kita kata wa ni boleh kata qasam demi la ni maknanya benar-benar qad bukan la ni pasti. Qad ni benar-benar lah. Jadi kita katakan sini demi sesungguhnya. Selalunya ada ni lah. Jadi kadang-kadang nak terjemah macam ni, demi sesungguhnya benar-benar pasti. Kita boleh terjemah itu. Okey, ni harfun huruf ni maksudnya rujuk pada sesuatu yang telah terjadi, waqi'ah. Sesuatu yang pasti telah berlaku. Yang ni apa? Sumpah qasam. Ini tahqiq. Tahqiq ni maknanya pengesahan. Pengesah benar-benar lah, sahkan. Jadi tiga gabungan ni lah. Ayat ni dalam Quran banyak. Walaqad ni maknanya dia ada semua, dia ada elemen sumpah, ada elemen yang benar-benar bersumpah kepada benda yang telah pun berlaku, telah pasti berlaku, dan juga menegaskan benda tu benar-benar berlaku. Faham? Dan demi sesungguhnya pasti. Jadi benda ni yang Allah yang disumpahkan benar-benar telah berlaku. Jadi alimtum. Jadi kita terjemah apa ni? Demi sesungguhnya benar-benar. Boleh? Pasti ni tak payah tak apa, ikutlah. Kita nak terjemah semua boleh. Demi sesungguhnya pasti benar. Boleh? Cuba terjemahkan. Demi sesungguhnya pasti benar. Benar-benar alimtum. Apa makna alimtum? Ini fi'il apa ni? Madi kan? Madi. Okey, fi'il madi. Yang ni ada telah kita kata. Yang alimtum mana dia? Telah. Alimtum. Telah mengetahui oleh kamu. Ramai ni. Okey. Penting kita tahu ni kamu ni siapa. Okey. Telah mengetahui oleh kamu. Okey, dia ada kalimah alim ni. Maknanya mengetahui secara
sifat dalaman, keadaan. Sebab-sebab sekali berlaku. Dia beza, dia ada, kita kata araftum. Araftum contohnya. Araftum ni juga mengetahui juga, tapi maksudnya ni mengetahui luaran. Yang ni mengetahui. Contohnya saya kata araftu, saya kenal. Ni lebih kurang kata kenal. Mengenali lah kita kata, mengenali. Araftu apa? Saya kenal PM saya. Faham? Kalau saya kata saya mengetahui siapa dia dengan saya kenal dia, sama tak? Saya kenal dia maknanya saya tahu nama dia, sekadar itu saja, luaran je. Dia punya fizikal, luaran. Tapi kalau saya kata saya tahu dia, saya mengetahui tentang dia, maknanya apa? Kita tahu dalaman dia macam mana. Siapa dia cenderung siapa, itu maksudnya. Kenapa? Bagaimana dia boleh jadi begitu? Bagaimana dia boleh jadi Perdana Menteri? Saya tahu semua tu. Contohnya. Itu beza dengan ni. Jadi Allah kata mereka ni tahu sekadar gambaran permukaan ke tahu dengan mendalam? Tahu mendalam dengan ada ilmu dengan tahu. Bukannya biasa-biasalah. Okey. Jadi itu beza Jadi Allah nak kata, Allah kata bukan araftum. Ini Allah cerita tum ni pada siapa? Tum ni siapa? Kamu? Yahudi mana? Yahudi mana ni? Yahudi Mekah ke Madinah? Madinah. Yahudi Madinah ni generasi baru lah kan. Tapi Allah pakai alimtum ke araftum. Maknanya apa? Mereka memang tahu kisah-kisah lama tu dengan mendalam. Bukan macam kita. Kita ini kalau orang tengok generasi baru sekarang, dia alim ke araf je. Tahu apa yang berlaku. Sejarah kemerdekaan contohnya. Ramai yang tahu apa? Alim ke dengan ilmu ke hanya sekadar tahu ni je. Sebab tu akhirnya dia tahu, kalau orang yang tahu ni dia buat apa? Selalunya dia abaikannya kan. Tak ada semangat, tak ada tahu. Tapi kalau orang yang betul mendalam sepatutnya apa? Dia rasa perasaan tu kan beza. Jadi ini orang kata mereka ni bukan yang ni. Mereka tahu dengan mendalam. Mereka tahu tentang sejarah nenek moyang mereka dengan detail. Dengan cukup berilmu. Faham? Itu siapa? Bangsa di Madinah ni. Okey. Apa mereka tahu perihal apa ni? Okey. Jadi sekarang ni ayat ni adalah untuk nama dia mencela golongan yang mereka akui, mereka kata mereka mulia. Dalam surah ni kita tengok surah Ahibba 5 kot, 5 ayat 60. Surah 5 ayat 60. Surah 5 ayat 60. Ada qalatil yahudi wan nasara bukan ni. Bukan ni silap. Bukan. Sekejap Ini Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Ayat 18. Surah 5 ayat 18. Maaf. Ayat 18. Okey, jadi apa yang Allah sebut kat sini nak menempelak kenyataan mereka yang mereka dakwa tu. Allah beri penghinaan sebenarnya kepada mereka ni. Apa yang mereka kata pada Nabi dan para sahabat ni ketika Nabi ada kat Madinah ni. Cuba kita tengok. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما wa ilaihil masir. Ini kenyataannya mereka mengatakan kepada orang-orang Islam pada zaman Nabi SAW di Madinah, kata Yahudi dan Nasrani ahli kitab ni, nahnu abna'ullah. Ini klaim dia orang sendiri. Kami inilah anak-anak Allah. Nah, anak Allah ni maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa ahibbahu, dan orang yang paling disayangi, kekasihnya. Ini dakwaan mereka. Lalu Allah suruh Nabi beritahu mereka, Qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kalau betul lah pendakwaan kamu ni, kenapa dia azab kamu disebabkan dosa-dosa kamu? Kenapa? Apa bukti dia? Inilah kisah dia. Antara azab yang paling memalukan mereka apa dia? Mereka lah umat kera dan kan penghina tu. Faham? Tapi ini dakwaan mereka. Jadi bahkan Allah kata apa? Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kamu ni adalah dari kalangan manusia yang Allah cipta, sama macam orang lain, tak ada bezanya kamu. Dan dia boleh ampunkan siapa yang dia kehendaki, dan dia boleh azab siapa yang dia kehendaki. Begitulah kita ni semua. Jangan kita mendabik dada dengan kita ni siapa? Orang Islam mulia contohnya, ataupun keturunan sekian-sekian mulia. Saya ni anak cucu tok ini contohnya. Tapi apa? Perangai tak sama macam kemuliaan yang dibuat oleh nenek moyang mereka tu. Perkara yang itu buat. Maka apa ketika itu berlaku? Sampai boleh jadi hina macam kera dan boleh macam tu. Allah hinakan manusia ni. Jadi bukanlah pada nasab itu kemuliaan manusia ni, tapi pada sifat-sifat, sikap dia, contoh-contoh tu. Yang baik, yang teladan tu yang sepatutnya menjadi ukuran di sisi Allah. Sebab itulah Allah kata, kita tengok lagi ayat ni. Jadi Allah kata apa? Walillahil mulkus samawati wal ard. Sedangkan milik Allah lah langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di keduanya. Jadi nak dapat mulia semua, itu semua milik Allah. Nak ditinggikan darjat, itu semua milik Allah. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali. Sebab itulah Allah sebutkan manusia ni, kita jangan berbangga dengan keturunan dan nasab. Itu antara benda yang dibenci oleh Nabi. Sepatutnya yang kita kena fikirkan, bagaimana kita nak teladani kebaikan orang-orang yang baik, yang soleh, yang kita dah ajar kepada kita. Itu yang kita nak kekalkan. Sebab itulah dalam surah 49 ayat yang ke 13. 9 ayat 13. Allah kata kepada manusia kan,
Allah kata 49 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, siapa yang masing-masing ni manusia ni dia ada dalam Quran lain kullu hizbin bima ladahim farihin. Itu sifat manusia ni. Sedangkan itu adalah sifat yang kita kena tangkis. Setiap golongan tu dengan apa yang ada dengan dia, dia rasa bangga. Ni dengan ni dengan Yahudi dengan dia punya, Nasrani dengan dia punya. Begitu juga kita hari ni pecah-pecah dengan masing-masing. Sedangkan Allah kata apa? Wahai manusia yang kamu tahu macam-macam itu, sesungguhnya kami cipta kamu daripada laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu ini syu'uban. Ada apa? Suku-suku. Bersuku-suku. Dalam satu bangsa tu saja dah pecah lagi. Halus lagi kan. Wa qabail, dan berbangsa-bangsa tu. Dan untuk apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sepatutnya apa? Kenal mengenal di atas dasar takwa ni lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi apakah pertimbangan seseorang tu ataupun satu kelompok kaum tu dari sudut kemuliaan ni, iaitu ketakwaan. Kita kena didik diri kita, anak kita mulia, kita pandang mulia tu takwa tu, bukan yang lain. Kenderaan ke apa itu tolak tepi. Cara nak pandang mulia orang Islam yang sebenar, kita bina balik cara pandang mulia apa? Ketakwaan, itulah kemuliaan yang sebenar. Macam mana nak didik macam tu? Hari ni orang pandang mulia dari sudut tu tak? Kalau orang pandang mulia dari sudut tu, mesti dia akan cari sumber ketakwaan. Apa sumber ketakwaan? Surah 2 ayat 2. Itu je. Kalau kita tanya, okey, bukti orang tu pandang kemuliaan itu dari sudut takwa, dia mesti akan bersungguh-sungguh dengan sumber takwa tu sendiri. Apa dia? Surah 2 ayat 2. Itulah sumber takwa. Tapi hari tengok, orang ambil berat tak sumber takwa? Tak. Sebab dia pandang mulia bukan dari sudut itu, dari sudut yang lain. Sebab tu dia kejar material, sebab dia rasa itulah kemuliaan. Kan? Fahaman-fahaman macam tu pergi. Surah 2 ayat 2, Allah apa Allah kata? Dzalikal kitab la raiba fi hudan. Siapa nak tahu apa itu takwa? Inilah tempat dia. Inilah kitabnya. Inilah sumbernya. Jadi kalau kita tengok hari ini, demikian tidak berlaku lagi. Itulah masuk kemuliaan. Itulah bila manusia ni, dia punya matlamat dia, kemuliaan di situ, dia akan kembali kepada Quran ni sepatutnya. Baik. Jadi innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Baik. Jadi di sini cerita tentang ayat ni adalah pertama sekali nak mencela golongan Yahudi yang mendakwa dia ni lah orang-orang yang mulia. Tapi disebut mulia dia sebab apa? Bukan sebab takwa kan? Kami ni anak-anak yang orang yang dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Dakwaan macam tu lah, nasab ke, orang pilihan ke, itu dakwaan yang kosong. Yang Allah sendiri sebut takwa kat mana? Kemuliaan kat mana? Siapa yang paling takutkan Allah, takwa lah dia. Itulah takwa. Takwa ni maknanya apa? Ingat tak istilah takwa? Takwa
Apa dia? Yang paling ringkas. Okey, itu saja. Ada bainaka wa baina azabillah wiqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Takwa lah. Kau jadikan benteng. Anta ja'ala wiqayatan bainaka wa baina azabillah. Dia wiqayah ni letak sini. Engkau mempersiapkan benteng pencegah di antara engkau dan azab Allah. Daripada terkena kemurkaan Allah. Azab Allah ni banyak lah. Apa dia? Sakhatillah. Sakhatillah. Kemurkaan Allah. Ghadabillah. Semua ni. Kita cari jalan supaya apa? Kita tercegah daripada Allah muka kita, Allah benci kita. Usaha cari jalan tu. Maknanya kita akan usaha untuk buat apa yang Allah suka. Itulah orang yang takwa. Faham? Dia akan usaha untuk buat apa yang Allah paling suka. Itulah orang yang takwa. Tapi kalau dia tak peduli, itu takwa tak? Dia tak peduli apa-apa pun kan? Sikit-sikit je. Tak apa, dia ikut cita rasa dia, bukan apa yang Allah suka. Itu takwa tak? Tak. Orang takwa ni, dia akan persiapkan, dia jadikan benteng ni, wiqayah dia apa? Pencegah. Pencegah. Ataupun benteng benteng pencegah. Cegah. Inilah maksud takwa. Tercegah daripada kemurkaan dan apa lagi? Maqtullah. Ni semua penyebab dapat azab. Sakhati ni apa? Kemurkaan. Ghadab ni marah jugalah. Maqtul ni semuanya cerita marah tapi tahap berbeza-beza. Copi lah. Semuanya cerita pasal marah tapi tahap dia berbeza-beza, tak sama. Maqtullah pun sama. Apa dia cerita Maqtullah ni contohnya? Ni bukan ta rasanya, ta kan? Ta. Iaitu ini antaranya cerita pasal cakap tak siapa bikin. Surah 62 ayat. Surah 61 ayat 2 dan 3 tu. Kan? Maqtan. Huruf ta bukan ta. Surah 61 ayat 2 3. Dia cegah diri dia daripada buat benda macam ni. Allahumma salliban nafi'an. Salliban hami'an. Allahumma salliban hami'an. Amin ya rabbal alamin. Jumpa tak? Surah 61 ayat 2 3. Jadi kita kena usaha. Kalau orang tu takwa, dia akan usaha buat. Dia cakap, dia buat. Dia usahakan. Sebab apa? Ini mengundang kemurkaan Allah kat dia. Ini mengundang kemurkaan Allah pada dia. Cuba tengok ayat tu. Apa dia? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Akan dengar suara kan? Dengar kan? Ya, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ucap apa yang kamu tak? Sama macam ni lah. Golongan ni juga ni. Dia kata kami macam-macam dia dakwa. Kami ni ada Nabi, kami ada, tapi apa yang ajaran dia tak buat. Bahkan dia menyelewengkannya. Demikian juga kita yang kena lihat apa yang pernah kita ucap dengan Allah tapi kita tak buat. Ataupun kita sampai pada orang kita sendiri tak buat. Kita kena takut sebab apa? Ia mengundang kebencian kemukaan Allah. Sebab tu Allah kata apa? Kabura maqtan. Maqtullah ni. Indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian kemukaan Allah apabila kamu ni berterusan mengaku bercakap tapi apa kamu tak lakukan sendiri. Jadi ni orang yang bertakwa dia akan usaha untuk betul-betul buat apa yang dia telah janjikan, terutamanya kepada pencipta dia lah, kepada Allah. Antaranya apa yang kita hari-hari ucap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita janji kan, tu hari-hari tu ucap. Kita dah kotakan tak apa yang kita ikrar pada Allah setiap hari kan? Jadi ini orang yang takwa, dia selalu memikirkan tentang tu. Tapi kalau dia tak takwa, dia tak rasa takut, dia fikir tak benda tu. Dia macam tu ya, berlalu begitu je, tak rasa apa-apa pun. Tanda-tanda hati takwa tak tu? Tak. Orang yang takwa ni bimbang, dia bimbang benda ni, sentiasa takut kan? Baik, jadi kita tengok ayat ni balik. Jadi Allah nak menempelak golongan ini yang mendakwa mereka ini mulia, tapi bukanlah seperti mana yang Allah telah nyatakan, iaitu kemuliaan itu Allah pandang dari sudut takwa kepada Allah. Siapakah mereka ni Allah sebut? Jadi demi sesungguhnya kamu telah tahu, kamu betul-betul mendalam pengetahuan kamu tentang siapa golongan yang orang-orang, terjemahkan allazina, orang-orang yang. Jadi kita terjemah macam mana? Demi sesungguhnya pasti benar-benar telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang ni tambah apa? Akan lah. Akan. Kenapa ada akan ya? Ni nama dia maf'ulun bih. Objeknya. Objeknya. Jadi kat sini ada perbuatannya apa? Mengetahui. Ada pelaku yang tahu tu siapa? Kamu. Benda apa yang dia tahu? Tentang orang-orang yang ni. Orang-orang yang apa? I'tadau. I'tadau. I'tadau maknanya i'tadau ni melampaui batas. Maksudnya terjemah dia apa? Orang-orang yang telah melampaui batas oleh mereka. Orang-orang yang telah melampaui batas oleh mereka. Dia daripada perkataan ada. Jadi maksudnya berlebihan. Dia makna sama macam togor lah, iaitu telah pun lebih daripada garisan, telah keluar daripada sesuatu lah, terlebih. Contohnya ni, air ni di dalam kolah kan, tu air ni dah sampai melempah. Itu maknanya dah banyak, dah lebih daripada had. Jadi siapakah mereka ni? Wow ni rujuk pada siapa? Wow ni apa tadi? Kamu kan? Ni maknanya kamu. Kamu ni siapa? Yahudi kat mana? Madinah. Wow ni siapa? Mereka ni siapa? Mereka ni Yahudi pada zaman Nabi Daud ni. Ni kisah Nabi Daud ni cerita. Ni Yahudi pada zaman Nabi Daud. Satu tempat nama dia Ailah. Mereka ni duduk di mana? Penduduk Ailah.
Bahasa Arab dia Ailah. Ailah ni dia dekat Madian, di antara Bukit Tur tu, kawasan-kawasan Syam atas-atas tu lah. Ailah nama tempat dia, tepi laut. Penduduk Ailah nama dia. Daripada kalangan kamu, maknanya semua tak yang buat melampaui batas ni? Semua tak? Tengok ni i'tadau, mereka melampaui batas. Allah buat apa? Minkum, maknanya semua ke ataupun ada yang beriman? Ni min litab'id disebut. Min ni maknanya apa? Sebahagian maknanya dia. Min ada, bahasa Arab min ada berapa? Min ada dua. Min ada, bukan dua lah sebenarnya, ada banyak, tapi dari sudut ringkasnya ada min disebut tajnis tajnis satu lagi lit tab'id. Okey, tajnis maknanya seluruh, semua ataupun setiap lah. Kalau tabi'id ni sebahagian. Ingat term ni min, huruf jar ni, ilmu ma'ani ni kita belajar ni sebenarnya. Tak payah, ni shortcut dah, belajar terus. Ingat je term ni, min ni ada dua. Min ada dua. Contohnya min kan, yang rujuk pada seluruh ni. Ni min maknanya seluruh ni, antaranya surah, cuba buka surah Al-Hajj, surah 22 ayat 30. Ni surah 22 ayat 30. Itu min tu merujuk pada semua benda, seluruh ataupun setiap. Kalau kita terjemah sebahagian, maka akidah kita berbahaya. Dia lebih rosak terus kat situ. Cuba tengok dalam surah 22 ayat 30. Bahagian bawah tu, ni cerita tentang orang-orang yang buat haji di Mekah tu, yang mana Allah ni, yang mana mereka masuk, Allah nak betulkan balik bagaimana maksud mengagungkan syiar Allah. Bukannya dengan apa? Buat tawaf tapi ada bahala-bahala tu. Itu bukan. Walaupun mereka ni buat haji, bagi orang makan haji, memang mereka ni sama je. Tapi dalam pada tu mereka buat syirik. Adakah itu juga yu'azzim syair Allah? Tak. Jadi Allah kata ni, zalika wa may yu'azzim syair hurumatillah. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan penghormatan itu tanah haram tu di Mekah tu, itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Dan Allah telah menghalalkan untuk kamu binatang ternak ni untuk disembelih untuk nama Allah, bukannya pada bahala-bahala tu. Mereka ni kat tengah-tengah tu muka sembelih binatang semua memang, tapi bukan untuk Allah saja, campur. Jadi illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah diwahyukan kepada kamu, maknanya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang itu tujuan sembelih. Jadi makna kepada menghormati Baitullah yang sebenar, yang mana orang-orang musyrikin dulu anggap kami ni orang yang jaga Baitullah lah, tiba-tiba datang orang lain ni Nabi ni untuk menghalang apa yang mereka dah lama buat, kan? Lalu Allah kata fajtanibur rijsa minal ausan. Tengok kat situ. Sekarang Allah arahkan apa? Fajtanibu maknanya apa? Jauhkanlah, tinggallah kamu ar-rijsa, kotoran najis, minal ausan, daripada ausan apa? Berhala. Ausan tu berhala. Okey. Kita nak daripada tu maknanya ni ke ni? Kalau kita kata ni ada masalah tak? Maknanya ada sebahagian berhala boleh sembah lah. Nampak tak? Kan beza tu. Min ni penting tak faham makna ni. Kalau kita kata min semua daripada je, masalah nanti. Masalah lah. Jauhilah kamu daripada kotoran sebahagian daripada berhala. Sebahagian berhala. Boleh tak? Boleh. Seluruh
Itu min ni min mana? Litajnis ke litab'id? Tajnis. Dari semua jenis pahala. Tak kira lah macam mana bentuk pun, besar kecil ke apa ke, kayu ke batu ke, semuanya kamu kena jauhkan. Boleh faham? Ni dia fungsi min. Untuk min litab'id ni ada satu ayat. Cuba tengok surah 3 ayat 104. 3:104. Itu min tu disebut bukan. 3:104 pula dah. Bukan. Surah 2 ayat 8. Surah 2 ayat 8. Surah 2 ayat 8 kan? Ada min mula-mula sekali. Kan? Senang ingat. Wa minan nas. Okey, ni min mana ni? Dan semua jenis manusia ke sebahagian? Sebahagian. Sebab ada yang beriman. Ini sebahagian manusia yang tak beriman, yang hanya cakap saja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil wa ma hum. Adakah semua manusia? Taklah. Pada zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang benar-benar beriman. Dan manakala di Madinah tu ada yang sebahagiannya demikian ni sikapnya. Jadi ni min apa? Lid tabi'in. Ini dua ni jenis boleh jadi contoh. Ni litajnis, ni litabid. Ni seluruh min juga. Masalah dia pada apa? Min. Okey, sekarang ni min kat sini semua ke sebahagian? Ni kita kena tengok dalam tafsiran ayat lain. Macam mana kita nak letakkan min ni, kita kata semua atau sebahagian? Dia kena ada hujah yang lain. Betul tak? Okay, sekarang ni dia kata orang-orang yang telah melampaui batas oleh mereka, semua daripada kamu ke sebahagian? Apa hujah kita? Kita kata sebahagian. Kita kena buka surah 7. Ni hujah ni surah 7 ayat 1, mula daripada ayat 163. 7:163. Apa? Dibaca boleh? Ayat ni panjang sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. Ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Was'alhum, dan tanyakanlah kamu kepada mereka tentang qaryah, sebuah negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang adalah ia hadirah ni maknanya dekat, qarib, yang dekat dengan laut. Ada makna hadir ni maksudnya dekat. Tak semua makna hadir tu maknanya datang tu tau.
dekat dengan laut. Mana dia? Kemudian ketika yang adu nafis sabti. Sama. Yang adu di perkataan ni. I'tadau, benda yang telah terjadi. Yang ini pula sedang berlaku perkara tu. Yang adu ni mereka sedang melampau, sedang melakukan ni. Yang ini apa? Dah terjadi dah benda tu, ada ta ni kan? Dah terjadi dah pelampauan tersebut. Beza kan? Bila kalimah ada ta, maknanya benda tu telah, pelampauan tu telah berlaku. Yang ini sedang mereka, kerana apa? Macam mana boleh berlaku? Kerana mereka sendiri yang aduna, mereka sendiri memang buat benda tu pada masa tersebut. Fis sabti, pada hari, apa makna sabat? Sabtu ni maknanya, antara makna dia rehat. Hari berehat. Hari cuti lah mereka daripada melakukan aktiviti selain daripada ibadah kepada Allah. Ibadah khususiah. Mereka kena tu. Macam kita lah, hari kita hari apa? Ahad ke? Ahad tu Nasrani tu. Itu Jumaat lah kan. Tapi rehat kita bukanlah macam ni sepanjang hari tu kan. Bila kita rehat? Allah suruh kita rehat kan? Surah berapa? 62 ayat 9, 10, 11. Cuba surah 62. Kita hari kita Jumaat tu surah apa? 62 ayat 9 hingga 11. Saya bacakanlah, tengok ayat tu. Apa Allah kata? Surah 62 ayat 9 tu. Ke 9 ke 10? 9 sampai 11 tanya. 9 10. 10 kan? Ayat 10 lah. 10, 11, 12. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-solati. Ayat 9. Tengok Allah kata, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-solati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa darul. Okey, sekarang ni ayat ni Allah kata, wahai orang-orang beriman laki saja ke? Selalunya time tu orang perempuan buat apa? Shopping lah. Kalau office dulu kan, orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, orang perempuan pergi mana tak? Ya Allah, Allah kata kat orang lelaki saja ke orang perempuan sekali ni? Ya, ini hari raya kita, banyak ingat Allah. Sebab tu Nabi kata antara hari yang untuk banyak zikir, sebut nama dia dapat banyak pahala apa? Ni hari Jumaat, banyakkan zikir supaya ingat kepada ajaran dia. Tapi kita buat apa pula? Ambil kesempatan dalam atas hari ni. Sama tak macam? Faham tak? Patutnya banyakkan tu sebab ini hari kemuliaan kita. Manfaatkan hari tersebut. Tapi ketika hari ni lah yang paling banyak, ambil pula kesempatan pergi apa? Window. Ruginya. Rugi tak sebenarnya? Fikir kan? Ini biasalah saya dulu duduk office macam tu, permasalahan macam tu. Masa tu tak sedar benda ni, tapi bila belajar, ya Allah, begitulah masyarakat kita. Sayang orang Islam. Itulah sepatutnya bukanlah ini. Masak ke hidang untuk kan hari ini sepatutnya kita banyakkan selawat. Sempat tak selawat kalau tengok barang tadi? Sempat tak? Sempat tak? Kan? Sempat lah. Tapi hati tu dia memang fokus ke tak fokus? Mana mungkin fokus sampai buat benda macam tu? Tak ada. Ibadah, masuk rumah. Orang lain pergi masjid kan? Itulah Baitul Muslim untuk jemaah ni. Untuk orang perempuan apa dia? Surah apa dia kata tu? Fi buyutikum kan? Kamu berzikir tak dihalang. Apa dia? Orang perempuan pula duduk dalam rumah sini untuk buat ibadah juga. Jangan rugi kan? Tapi kebanyakannya mensia-siakan hari yang mulia perayaan mingguan orang Islam. Subhanallah. Orang lelaki dengar khutbah bersemangat tadi. Ya, itulah sebab tu Jumaat kena cuti lah. Betul, tapi itulah sebab kita fokus kat ibadah hari kita ni. Patutnya bukan untuk orang lelaki je, untuk semua masyarakat Muslim yang rasa bangga dengan hari tersebut. Sepatutnya itu. Sebab tu Nabi banyak anjurkan, antaranya berdoa kan. Ada waktu doa mustajab hari Jumaat. Tengok semua berangka ibadah yang hebat tu. Hari apa? Hari Jumaat. Nabi cakap hari lain.
Ya Allah, alangkah ruginya umat Islam. Dia tak nampak tu. Ya. Yeah. Ya, betul. Kita kena buat kesedaran bermula daripada lubuk kita kat mana sekarang ni? Ni tempat-tempat macam ni lubuk umat Islam. Lubuk kita ni dalam rumah kita sendiri. Ku anfusakum wa ahli dulu. Sebab apa berlaku? Sebab di lahirnya masyarakat, kan? Lepas ni tukar jenasi, semuanya tak ada ilmu macam ni juga. Agak-agak lepas tu jadi pemimpin. Mahu tak kita paksa dia fikir macam ni? Tak. Hari ni memang kita nampak itulah kesan dia. Sebenarnya daripada mana? Daripada awal lagi, dasar ni. Sekarang ni kita pergi ke dasar dulu. Kalau kita nak pergi permukaan, kita takkan mampu dapat lawan. Kita nak paksa orang untuk ikut, hari ni dapat tak? Tak, kita nak kata, ni semua Islam tapi kenapa tak boleh buat macam tu pun. Kita takkan mampu pun. Kita bina, jati diri yang daripada dalaman ni. Daripada kecil-kecil ni, cuba bawa ada agenda Quran ni, keluar, masuk dalam jiwa kan. Barulah akan terbina lah satu masa nanti. Nak menyalin tu dia bukan mudah. Nak menyalin sesuatu kan, dia makan masa bukannya 10 tahun je ke 10 tahun. Tapi kena ada pemerkasaan lah. Benda tu kena buat mula dari keluarga sendiri kita semualah. Usahakanlah. Okey. Jadi izanu dia di solati min yaumil jumu'ah. Tengok Allah kata apa? Fas'au. Fas'au tu maknanya sa'a ni apa? Segera. Sungguh-sungguh. Ila zikrillah wa darul baik. Tinggalkan urusan muamalah kita tu. Urusan jual beli ke, urusan apa sajalah. Allah uji tak hari tu? Allah uji masa itulah banyak ikan datang. Orang niaga masa itulah ikan banyak macam ni. Masa itulah ikan datang banyak. Hari yang disuruh beribadah, hari itulah ikan banyak. Sama tak? Rupa-rupanya sifat lebih kurang je. Bahaya tu. Kita belajar ayat ni tujuannya untuk siapa? Untuk cela orang Yahudi. Oh, ni memang jahat ada orang ni. Kami ke untuk kita sebenarnya? Untuk kita. Sikap kita serupa je kadang-kadang. Allah uji lagi satu hari-hari yang orang kata hari-hari yang dia penting-penting ni, antaranya 10 malam akhir bulan. Allah uji juga tak? Masa tu juga ikan datang banyak. Betul kan? Sepatutnya masa tu dia buat apa? Dia cari malam tu 10 hari tu. Dia tak boleh tahu malam tu bila. Setiap hari tu dia akan fokus. Dia tak akan dah. Dia dah pergi shopping awal dah. Orang bijak lah. Tak ada masa lagi dah nak pergi bersesak-sesak lagi dah. Dia rugi dia nampak. Tapi orang yang ni diuji dengan apa? Masa tu. Cuba tengok ayat 7. Kita habiskan ayat ni dulu. Ni. Jadi wazarul bai'. Sebab apa ada wazarul bai'? Allah tak kata, kalau kita baca ayat ni, kita boleh kata macam ni kan. Ya ayyuhallazina amanu idza nuliya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Kalau berhenti rasa okey tak? Okey lah kan? Segeralah ingat Allah. Betul tak? Tapi Allah tambah dengan apa? Kenapa tu? Kenapa? Wazarul bai'. Allah tekan dengan lagi tu. Cukuplah kata, hari Jumaat ni, kalau bila diseru untuk, kan, Jumaat ni, pergilah kepada peringatan Allah tu. Ingatlah, pergi. Dan, sekadar itu cukup dah. Okey. Tapi manusia ni sikap dia apa? Suka lengah-lengah dengan benda yang macam ni. Sebab itu Allah tekan dengan dia, wazarul bai'. Tinggalkan benda ni. Perlu benda tu. Dia perlu benda tu. Kita ni hidup mesti ada do and don'ts. Memang. Tak boleh do je. Don'ts tak ada cakap. Nanti orang marah. Don'ts semua kena juga. Faham? Mesti ada dua tu. Quran memang macam tu. Pendidikan dia memang macam tu. Dan kemudian apa? Fa'idha qudiyatis solah. Zalikum. Allah kata lagi. Allah bagi motivasi supaya kita gairah buat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada syarat pula. Ingatkan boleh je tiba-tiba semua jadi berubah jadi baik. Syarat dia mesti ada ilmu baru boleh jadi baik. Ta'lamun tu apa? Jika kamu ada ilmu, kamu akan sedar ini yang terbaik. Tapi kerana kamu jahil, kamu tak rasa apa-apa. Faham tak? Ayat tu.
Betul tak rasa apa-apa tak? Rasa tak rugi window tadi tu? Oh, dia rasa inilah bagus, ini kesempatan kami. Tapi kalau dia ada ilmu, dia rasa itu sangat rugi dia buat tu. Kalau ada ilmu, in kuntum tak lamun. Faham ayat tu? Kemudian Allah pergi kepada ayat seterusnya apa? Fa iza qudiyatis solah. Nampak tak hukum kita hari ni berbeza dengan hukum Bani Israel? Rahmat Allah lebih luas lagi. Ada tak Allah suruh berhenti sehari? Sekejap je masa dalam sejam je. Jumaat tu, waktu tu berapa? Sekejap je. Bunyi besar rahmat Allah untuk umat akhir zaman ni. Kalau Allah kata sehari kamu tak boleh buat, agak-agak kita rasa stres tak? Ni Allah kata sekejap je. Bila selesai solat apa dia? Fun? Ya Allah, untungnya umat Islam. Dengan waktu sekejap Allah nak bagi kita faedah besar, kita pergi sia-siakan juga. Kan? Yahudi ni sehari ni Allah bagi. Ya, lainlah cerita kan? Satu hari tu tak boleh langsung. Ini sekejap je. Itu pun tak boleh. Lemah tak? Lemah lagi kita ikut kan? Kalau lah kita pergi ujian ni, tentang kita lebih iktadau lagi kot. Kan? Faham? Begitulah kita. Sedarlah benda ni. Jadi fa iza qudiyatis solah fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Tengok Allah kata, dan carilah apa yang aku nak bagi kurniaan dia yang luar biasa je lain. Tak ada masalah. Pergilah nak berniaga lagi, lepas tu pergilah. Sekejap je masa Allah nak suruh kita tumpukan perhatian. Jadi itulah nampak pentingnya kita tadabbur, lihat perbezaan dengan ayat lain. Ni wabtahu min fadlillah, kemudian wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihu. Dalam pada itu terus kekal dengan apa? Berzikir tu, ingat kepada Allah dalam kemudian menjaga, supaya apa? Dengan kita ingat Allah tu, dalam kita nak buat amalah tadi tu, kita akan berhati-hati. Kita buat ni, kita rasa ini menipu, Allah larang orang yang menipu. Ini rasuah, Allah larang orang ini. Ini macam-macam. Itulah ingat Allah, benteng kita. Kemudian yang terakhir apa dah? Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Tapi ada sikap manusia yang bila mereka ni nampak benda ni, mereka meninggalkan apa yang diajak oleh Nabi. Jadi hari ni Nabi tak ada, apa dia? Inilah berkaitan dengan Quran ni, meninggalkan ajaran-ajaran yang dia nak sampaikan daripada Nabi ni. Para ulama yang nak sampaikan, mereka tinggalkan. Mereka lebih suka kepada apa? Lahwan tadi tu, ataupun perniagaan, sibuk tu. Sibuk pergi motivasi untuk kaya, kan? Itulah dia. Sibuk lagi pergi ke apa lagi? Karya-karya untuk hiburan-hiburan. Betul tak? Dua benda tu tadi. Satu nak kaya, satu lagi nak entertainment. Dua benda itulah, kan? Dan akhirnya tinggalkan apa? Ajaran yanfadu ilaika, kan? Yanfadu ilaiha wa tarakuka qaiman. Ditinggalkan Nabi berdiri seorang-seorang, Nabi semangat nak sampaikan, tak ada orang. Waliyahzubillah. Itu sikapnya. Kesian tak? Bukan kesian kat siapa? Siapa yang kesian sebenarnya? Nabi tak kesian. Orang tu yang kesian. Yang tinggalkan tu. Jadi Allah kata apa? Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur. Allah sebenarnya yang beri rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, itulah hari kita yang paling istimewa, hari Jumaat. Tapi bukan seluruh hari, sikit je masanya. Lalu nak buatlah, tapi dalam keadaan apa? Ingatlah pesan-pesan daripada Allah. Baik, balik pada ayat 7163. Surah 7, 163. Tengok pula sikap. Ni golongan yang Allah tegur. Allah nak tegur mereka ni. Bagaimana Allah uji mereka. Banyak pelajaran dalam ayat ni yang kita baca ni sekarang ni, berdasarkan ayat yang tadi ni. Jadi Allah suruh bertanya, Nabi bertanya, was'alhum, tanyalah engkau kepada mereka, iaitu orang Yahudi di Madinah tu, tentang negeri yang dekat dengan laut, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Yang mana Sabtu ni Allah adalah hari ibadah untuk mereka, istimewa macam kita hari ni Jumaat. Ketika istatihim hitanuhum, ketika mana datang pula kepada mereka ikan-ikan ke tempat mereka. Jadi banyaklah tafsirat tentangnya. Jadi mereka duduk tepi laut, nampak kepala ikan tu keluar-keluar, geram pula.
Hari ni tak boleh pula. Dia orang nak rehat kat rumah ni, tengok nampak ikan kat tepi tu keluar-keluar banyak pula. Time hari biasa tak datang pula. Tenggelam timbul dengan ekor dia tu kan. Seronok dia tengok. Jadi yauma sabatihim syurra'a, ketika mana datang kepada mereka hari Sabtu syurra'a. Syurra'a ni maknanya itulah dia. Timbul tunjuk muka sikit, tunjuk ekor sikit. Tu syurra'a. Kan? Kemudian wa yauma la yasbitun, dan pada hari mereka tak patut rehat, hari kena kerja, la ta'tihim, tak pula datang kepada mereka. Kan tadi kita kata inilah dia ikan. Cantik ayat ni. Jadi Allah kata apa okey, sekarang ni tengok Allah beritahu satu garisan juga. Kenapa Allah uji macam ni? Kazalika nabluhum, demikian itulah kami uji. Sebab apa Allah uji? Bima kanu yafsukun. Jadi kita kadang-kadang Allah uji benda yang macam ni dengan nikmat yang luar biasa, kita kena bimbang. Sebab apa? Mungkin selalu fasik, mungkin selalu kita langgar ni Allah lagi bagi kita lagi. Ni nama dia iaitu azab yang disangka oleh orang jahil itu sebagai nikmat. Itulah istidraj. Dia rasa itu nikmat, sedangkan Allah nak beri dia azab tu. Tengok dia rasa nikmat ni kan, azab yang dapat pun sangat hina. Rupa-rupanya jadi buruk terus. Gerun. Begitulah keadaan manusia pada zaman ni Jadi ingatlah, Allah uji manusia ni dengan satu benda nikmat yang luar biasa ni. Itu ingat, kita kena rasa bimbang juga. Takut-takut itu istidraj, disebabkan mungkin kita pernah berlaku fasik, terhaka kepada satu perintah-perintah Allah ni. Kena bimbang benda tu. Sebab apa? Dia sama ada manusia ni akan, kalau dia bimbang dia akan tinggal. Kalau dia tak, dia rasa macam apa? Dia rasa makin bagus buat. Dia buat macam ni, rupanya baru keuntungan datang. Sama ni tak buat, tak pula, kan dah rosak dah dia. Baik. Ayat yang ke 164 pula. Wa iz qalat ummatum minhum. Okey. Lima ta'izuna qauman. Dan ingatlah ketika berkata satu golongan daripada kalangan mereka. Sebab tu inilah dia. Jadi min apa tadi? Sebahagian ke seluruh? Sebahagian. Sebab apa Allah kata kat sini? Ada satu golongan dari kalangan mereka yang berkata. Nampak? Maknanya bukan semua yang melampaui batas. Ada satu golongan yang masih beringat. Okey. Sebenarnya dia ada berapa golongan kat sini Dia ni, yang golongan mereka ni terpecah kepada 3 golongan apa dia? Kita nak kata nama mereka ni. Golongan melampaui batas hari Sabtu Jadi Yahudi Ailah ni, penduduk Ailah ni terbagi kepada berapa kelompok? 3 Kita tengok nanti dah ayat ni. Saya nak tentang serangan. Pertama, yang derhakakan perintah Allah Satu golongan yang derhaka perintah, langgar perintah. Kedua, golongan yang apa ni? Tidak langgar perintah, tidak derhaka. Tak derhaka tapi tak cegah. Faham Ni golongan berapa? 2. Ketiga, taat dan usaha cegah. Ditegur golongan ni. Ni ada 3 golongan. Cuba tengok dalam ayat ni. Jadi pertama tadi ada golongan yang derhakakan, ya'du. Mereka derhaka, mereka langgar perintah. Ni yang pertama. Sekarang ni dalam ni kita tengok wa iz qalat ummatun minhum. Dan apabila ketika berkata satu golongan daripada mereka. Golongan ni, golongan yang cakap ni, dia kata apa? Lima ta'izuna qauman. Nampak kat situ? Satu golongan lagi, tiba-tiba Allah kata, dia kata kat satu golongan lagi. Apa dia? Dia kata, kenapa kamu bagi nasihat dekat orang ni? Ada berapa orang tu sekarang? 3. Faham? Satu, golongan yang derhaka.
Satu golongan yang dia tak buat. Dan dia pula kata kat golongan ni, kenapa kamu nasihat dia orang ni? Faham? Lima ta'izuna qauman. Faham? Jadi ada berapa? 3. Ni pendapat paling ni sekali, kuat sekali. 3 golongan sebenarnya. Kenapa kamu pergi ta'izu apa? Bagi nasihat kepada kaum ini, kaum ketiga, kaum yang tadi tu, pertama tu. Sedangkan jawapannya, alasan mereka apa? Allahu muhlikuhum. Sedangkan Allah akan binasakan mereka. Au mu'azzibahum azaban syadidan, atau Allah akan azab mereka dengan azab yang amat dahsyat. Jadi biarkanlah dia urusan dengan Allah, tak payah tegur-tegur. Jadi golongan ni duduk tengah-tengah. Kan? Dia nampak ada golongan yang derhaka dan ada golongan yang yang tegur. Dia perlu berkata kepada golongan yang mana? Yang tegur tu. Kenapa kamu tegur dia orang? Biar je, Allah akan azab dia. Sepatutnya sama-sama tak tegur. Orang yang nak cegah munkar pula kena tegur hari ni. Betul tak? Realiti berlaku tak? Tengok, relate kan dengan insya-Allah Quran ni begitulah. Relate juga. Rupanya zaman dulu ada orang yang nak cegah, dia pula kena tegur. Nampak tak? Begitu keadaan dia. Kenapa kau tegur? Biarlah, Allah itu dia urusan dengan Allah. Dia nak buat maksiat ke, biarlah dia. Patut tak macam tu? Patut tak? Kita nak jadi yang mana sekarang? 1, 2, 3. Sekarang ni selalunya kita jadi yang mana? 1, 2, 3. 2. Ke kadang-kadang 1 tak ada. Ya sebilah, janganlah. Kita nak jadi yang mana sekarang? 3 lah. Cuba tengok apa. Sekarang ni okey. Orang marah. Yelah kan. Tapi kita orang yang takut, dia takut siapa marah? Ni, betul tak? Kita takut orang marah sebab orang marah ke Allah marah? Kalau orang marah paling teruk sekali buat kena apa? Kena tangkap, masuk penjara, hukum bunuh, mati lah. Kalau Allah marah, masuk neraka, lepas tu mati tak? Tak mati, kena cek. Mana lagi dahsyat? Takut orang marah ke Allah marah? Jadi orang yang takwa yang mana satu? Dia jadi orang yang mana? Betul tak? Begitulah kita sepatutnya. Jadi sekarang tengok ayat ni. Qalu, apa mereka kata? Tengok, golongan yang ketiga kata, yang ni pula kata. Jadi nampak ayat tu mula-mula Allah kata golongan ni tadi derhaka. Kemudian Allah kata golongan, kenapa kamu tegur dia? Golongan ni cakap kat sini. Kan? Biarlah tu urusan dia dengan Allah, biar Allah akan azab dia. Jangan bimbanglah tu. Biar je. Ya ke macam tu? Betul ke? Dan yang ketiga apa kata? Ini yang kita nak jadi. Apa dia kata? Qalu ma'ziratan. Jadi di sini ada takdir kat sini. Qalu, selepas qalu tu kita boleh kata fa'alna. Di qalu fa'alna zalika. Ayat yang ke-1 nampak ni, kat situ ada qalu ma'ziratan ila rabbikum tu. Okey. Qalu ma'ziratan ila rabbikum, kan? Baca ayat tu, ada dapat? Okey, qalu tu, selepas qalu, tengok ma'ziratan baris apa? Baris tanwin. Betul tak? Mana ada perkataan sebagai subjek baris tanwin? Tak ada. Maknanya dia ada kalimah yang mahzuf dalam tu. Kalau ma'ziratun baru betul. Ma'ziratan ni di sebagai hal ataupun li ajli. Maksudnya kat sini qalu, mereka berkata, mereka jawab balik. Kenapa kamu tegur tadi? Dia kata, kenapa tegur? Biarlah mereka, Allah akan azab dia, biar je. Jadi golongan ni jawab balik. Mereka berkata, fa'alna zalik, kami buat benda ni sebab apa? Ma'ziratan ila rabb, supaya kami nanti dapat apa dia? Berhujah sebagai uzur. Faham? Sebagai ma'zirah ni apa? Kami boleh minta uzur kepada Allah. Selamatlah. Kami dah cakap, mereka nak buat juga, dapat hujah depan Allah. Itulah tujuan kita buat teguran. Faham? Jadi kenapa kita dakwah? Adakah sebab kita baik ke apa? Bukan. Sebab supaya kita dapat hujah depan Allah. Itu tujuan. Kenapa kita mengajar? Kenapa? Walaupun orang tak suka, kenapa? Sebab kita lebih takut nanti apa dia? Macam mana nak hujah dengan Allah nanti? Itulah bukti dia, itulah tujuan dia.
Sebab tu dia jawab balik kepada golongan ni, memanglah kita tahu mereka ni memang tak akan dengar cakap dah. Tengok Nabi Musa tahu tak kakak Firaun tu awal-awal lagi memang tak ke? Tapi Allah perintah. Adakah sedangkan Allah dah tahu dah memang Firaun akan menentang punya. Tapi kenapa Allah suruh juga? Lama pula tu kenapa? Adakah Allah tak tahu yang Firaun akan laku? Allah dah tahu dah. Pengetahuan Allah meliputi segala. Tapi untuk apa sebenarnya? Nak meninggikan darjat orang yang dakwah tu, kita sebenarnya. Jadi jalan untuk kita ni bertambah mudah bertemu dengan Allah nanti, itulah dia. Apa dia? Sampaikan kebenaran. Hujah kita mudah dengan Allah nanti. Itulah tujuan dia. Biarlah orang kata, alamak dia ni macam baik je ke apa ke. Tak. Memang saya tak baik pun. Dan saya, dengan tak baik saya, lagi saya kena cakap. Betul tak? Lagi kita ni banyak buat dosa, lagi kita kena tegur lah. Supaya mudah nanti kita bertemu dengan Allah. Inilah alasan mereka. Nampak? Jadi kita jadi golongan mana sekarang? Lepas ni keluar nak buat apa? Okey. Jadi qalu ma'ziratan ila rabbikum. Tujuan ni supaya apa? Kami dapat beri uzur kepada Allah nanti. Tuhan kami yang cipta kami. Kami bimbang kalau kami tak cakap nanti kami kena azab. Ini amanah kita. Kita Allah bagikan mulut ni. Kuasa kita ada. Allah bagi kita apa lagi? Wealth macam-macam kan. Kelebihan yang orang lain tak ada. Kenapa tak guna kelebihan orang lain tak ada untuk takwa kepada Allah? Kenapa? Betul tak? Sayangnya. Jadi banyak rezeki Allah bagi kita. Rezeki ni bukan harta saja, pangkat, nama kita orang kenal kita lain. Tak sama macam orang yang tak ada, macam saya ke, susah. Bukan cikgu contohnya. Tiba-tiba saya nak mengajar, orang tak dengar. Tapi kalau dia dah sedia cikgu yang orang sayang, dia nak ajar Quran, orang senang nak dengar. Senang, mudah je. Dah siap ada murid siap ada dah. Kan? Cuma diubah je murid tu punya apa? Jalan yang baru pula. Oh, memang buntung. Dia gunakan tu. Kelebihan yang dia ada untuk itu. Oh, ini memang best. Sebab tu macam contoh pemimpin, nama dia siapa? Sahabat Nabi nama dia Sumamah. Sumamah ni pemimpin Bani Hanifah tak silap saya. Kisah dia sangat menarik juga. Dia diikat di tiang. Dia sini ketua lah kabilah Arab. Kabilah yang ada di Mekah lah. Dia bakal raja lah, pemimpin. Dia ditangkap dan Nabi ikat dia di tiang lama lah juga, dalam 2 hari ke 3 hari. Dan dia masuk Islam. Dan tempat dia ni tempat sumber gandum beras orang Mekah. Tempat Sumamah ni duduk, tempat dia adalah sumber orang Mekah dapat gandum beras daripada dia lah. Jadi selepas dia duduk, Nabi ikat dia ditangkap oleh ketika mana dia telah bunuh ramai lah umat Islam, dia punya kabilah dia. Lalu Nabi perintah jumpa Bani ni kena perang dengan mereka lah. Lalu Sumamah ni nak pergi haji, nak pergi umrah di Mekah. Umrah dalam jahiliah lah, umrah mereka lah. Ketika dia perjalanan tu, orang Islam tangkap dia dan bawa dia kat Madinah. Dia pun diikat kat tiang apa? Penjara ke masjid? Tiang masjid. Orang kafir ni, orang penyembah berhala, diikat di tiang masjid, ikat je. Dan Nabi bagi makanan yang paling sedap kat dia. Jadi Nabi 3 hari tu Nabi pergi, macam mana Sumamah keadaan kamu? Dia kata, aku ni, dia kata, kalau kamu bunuh aku ni orang yang ada kuasa, confirm punya akan kena balas dendam. Kalau kamu buat baik dengan aku boleh bagi apa kamu nak. Kamu nak harta, aku boleh bagi. Lepas tu Nabi pun dengar, Nabi pun pula pergi. Kemudian hari kedua Nabi kata, macam mana keadaan kamu hari ni Sumamah? Dia ulang lagi benda saya. Seperti mana yang semalam aku cakap, kalau kamu bunuh aku, nasib lah, akan ada orang yang balas dendam. Aku ni bukan orang biasa-biasa. Tapi kalau kamu buat baik dengan aku, kamu untung. Okey. Nabi pun pergi balik. Lalu kali ketiga Nabi kata, macam mana keadaan kamu Sumamah? Begitulah keadaan dia. Dia duduk dalam masjid, tengah-tengah masjid. Jadi sedang sepanjang hari tu dia nampak apa? Orang Islam baik, solat, akhlak ni semua bagus je. Ada tak Nabi kata masuklah Islam? Nabi ni dakwah bilhal, itu paling hebat sekali. Hari ni kita orang tengok Islam ni buruk sebab tengoklah lisan orang Islam macam mana.
Itu je pun kita punya lisan je orang dah gerul tengok. Ya Allah jahatnya. Habis dah. Faham ha? Tengok Nabi dakwah. Ada tak Nabi kata tak ada? Bahkan Nabi bagi hidangkan dia makanan sedap-sedap dan kena ikat tu suapkan. Nabi bagi susu yang paling best sekali pada dia. Apa berlaku lepas tu? Hari ketiga Nabi kata bebaskan dia. Dia pun keluar bebas. Oh, tak ada buat apa-apa Dia pun okey. Dia pun pergi, dia ambil dia punya unta dia. Dia pergi kat satu tempat dekat dengan Madinah tu, dia pun ambil wuduk masuk balik dalam. Terus je. Subhanallah. Senang aja dakwah ni, macam tu je. Akhlak tu je. Kita hari ni macam mana agak-agak? Jadi orang kata, orang tengok, baik aku duduk stay agama aku je. Sama je, lebih kurang je macam mana orang nak tarik? Betul kan? Allahu Akbar. Jadi dia pun masuk. Dia kata, dia pergi balik, dia ambil wuduk, dia bersih, dia mandi, dia pergi balik ke masjid Nabi. Lepas tu dia kata apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dia kata apa? 3 perkara ni. Jadi hari ini dahulu dia kata engkau orang yang paling aku benci. Hari ini engkau orang yang paling aku suka. Dahulu ni negeri ni aku dengar je Yathrib Madinah aku dah benci dah. Memang kalau aku boleh hancurkan aku hancurkan. Tapi hari ini inilah negeri yang paling aku sayang. Dahulu agama yang kau bawa ni agama dengan Islam ni aku paling benci. Tapi hari ini agama yang paling aku sayang. Subhanallah. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, aku ni masa aku kena tangkap dulu, aku hajat nak pergi umrah. Macam mana Nabi kata, silakan pergi. Tapi dengan bawa umrah yang baru. Dulu kamu umrah jahiliah, nak umrah kepada berhala. Hari ini kamu umrah dengan Islam. Dia pun pergi. Jadi pergi umrah tu, orang-orang Quraisy tengok dia pelik. Sebab umrah dia berbeza. Kau ni dah keluar agama kita ke? Umrah kau lain. Tak, aku sekarang umrah, aku ikut agama Muhammad. Lalu mereka nak bunuh. Nak bunuh semua ni. Lalu apa berlaku? Jadi ada orang yang pemimpin kata, jangan bunuh ni, bahaya. Kalau bunuh, nanya kita. Sebab apa? Kita beras semua ambil kat dia. Jadi sebab tu dia selamat, dia kata apa? Aku bersumpah lepas ni, kat Mekah ni, aku akan hentikan makanan beras dah, tak ada dah. Dia pun balik lah. Lalu sampai dah lama sampai orang Mekah ni, musyrikin ni tertekan dah sebab apa? Dah lapar. Lalu dia buat surat kat Nabi. Dia buat surat macam mana? Ini dalam hadis panjang. Surat dia, bukankah engkau, wahai Muhammad, bukankah engkau ni agama engkau suruh apa? Berkasih sayang dan sebagainya. Nabi membaca sedih pula tengok. Tak apalah. Sumamah, kau bagilah balik beras kat dia. Macam tu. Tengok hebat tak Islam? Hebat. Kalau kita betul-betul macam tu, sampaikan ditundukkan negara lain kan. Hebatnya. Jadi siapa Sumamah ni? Dia pemimpin dan akhirnya dia gunakan segala-galanya, dia punya apa? Kuasa yang ada untuk, sebab apa dia kata, sebab apa dia buat ni? Sebab dia kata aku dah bunuh ramai dah. Allah ampunkan aku kan. Nabi kata apa? Islam ni bila masuk je semua dosa kau hapus. Sahabat-sahabat yang kau bunuh tu duduk dalam syurga sama-sama je nanti. Untung tak? Hebatnya. Jadi dia rasa seronok dan dia rasa apa? Dia kata dia dengar Islam macam ni, aku akan gunakan pula semua yang aku buat ni dulu, kelebihan yang aku ada pula untuk apa? Untuk agama ni pula. Dulu aku gunakan semua ni untuk menentang kau. Sekarang aku akan gunakan semua ni untuk bayar balik supaya apa? Dapat tinggikan agama ni. Kita juga macam tu sepatutnya. Dengan apa yang kita ada sepatutnya apa? Kan? Dia sedia ada dah. Allah tak lucut pun daripada kita. Kita manusia Islam terlucut tak jawatan? Tak. Tapi kenapa kita tak gunakan untuk tolong ni? Rugi tak? Sebab apa? Macam-macam bimbang, takut je. Kita takut kat manusia tapi tak takut dekat, ini masalah kita. Jadi begitulah manusia ni, jawatan yang dari dalam dunia ni bukanlah satu halangan sebenarnya. Bahkan itu kelebihan dia kalau dia pandai guna pula. Di masa jahiliah dia salah guna, di masa dia beriman dia gunakan, dapat tak reward yang tinggi? Pasti dapat. Untung kita. Boleh? Boleh buat macam tu? Jadilah Sumamah ni. Ya kan. Jadi ni bukan mudah kan. Dia akhlak, ada banyak lagi benda lah. Dan dia ni penduduk Yamamah. Lalu dia perang dengan siapa? Rasul di Yamamah tu, yang mengaku Nabi-Nabi lepas Nabi.
Musailamah al-Kazzab, dan dia kekal di atas iman dia. Bahkan dia penduduk Yamamah yang memerangi Musailamah al-Kazzab lepas tu. Inilah dia, nama dia Sumamah tu lah. Jadi kita jadi golongan yang ini. Balik pada ayat ni. Itu tujuan dia. Demikianlah dakwah ni, tujuan dia bukanlah untuk, pertama sekali untuk siapa sebenarnya? Untuk diri siapa? Untuk kita dulu sebenarnya. Kita ni buat kebaikan, ingat, untuk apa? Kerana kita banyak dosa. Kita bimbang tak dapat cari uzur depan Allah. Sebab tu kita lebih kena kuat untuk apa? Betulkan ataupun sampaikan kebenaran ni. Dan yang seterusnya apa? Wala'allahum yattaqun. Balik pada surah ni 7164 tu. Barulah seterusnya apa? Dan supaya mereka, mudah-mudahan ada kalangan mereka yang kembali bertakwa kepada Allah. Baik. Tengok Allah kata. Jadi ini akibat dia. Jadi sekarang ni kita nak pilih satu ke dua ke tiga. Sekarang Allah bagi satu lagi bentuk supaya kita rasa bimbang. Kalau jadi yang pertama, kita kena takut. Adakah yang kedua tu boleh senang hati? Cuba tengok ayat ni ya. Allah kata, falamma nasu ma zukkiru bih. Maka ketika mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan oleh golongan yang ketiga tadi. Ni kan, diingatkan terus, tapi mereka buat abai je. Apa berlaku akhirnya? Anjainal ladzina yanhauna anisu. Tengok, Allah selamatkan siapa? Allah selamatkan golongan mana? Semua golongan ke? Yang ni, dua ni ke? Ataupun yang ni je? Nampak tak? Jadi kita kena usaha jadi golongan yang mana? Jangan. Tengok Allah kata, ketika mereka lupakan, kami selamatkan golongan yang mencegah kemungkaran. Kalau kita cegah, kita selamat tak? Ada sebut tak? Allah terangkan sebut tu, yanhauna anil. Masya Allah. Maka kita kena jadi golongan yang ketiga. Nak selamat, nak diselamatkan Allah, kena jadi golongan yang mencegah kemungkaran. Dapat kesimpulan ayat ni? Selalunya hari selama ni kita fikir elok je kan? Padahal nak selamat jadi golongan ni. Terang ayat ni cakap. Dan apa dia? Wa akhazna allazina zalamu bi'azabin apa ni? Ba'sim bima kanu yafsukun. Dan yang lain Allah seksa mereka. Allah beri mereka azab disebabkan apa yang mereka derhakakan. Lalu Allah kata ayat 166, falamma atau, maka ketika mereka telah pun melampaui batas, sombong, amma nuhu, daripada apa yang mereka ditegah oleh golongan yang ini, ketiga ni, akhirnya apa berlaku? Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Terus masuk ayat ni, faqulna lahum, lalu kami pun kata kepada mereka, apa dia? Kun fayakun. Ni lah dia, kun fayakun. Jadilah kamu, lalu dia pun jadi apa? Kera. Kun qiradah. Jadilah kamu kera. Ada yang pendapat ini maf'ulun bih pertama, ini maf'ulun bih kedua. Jadilah kamu kera. Jadilah kamu golongan yang khasi. Ini juga maksudnya ba'uda an rahmatillah juga. Golongan yang jauh, yang hina. Muhinun. Khasi ini jadi golongan yang muhinun, yang golongan yang hina, yang jauh daripada rahmat Allah. Okey, kera ni ada beberapa pendapat. Dua lah saya dah tahu. Qiradah ni ada yang sebut secara qiradah ni kera kan? Kera ni menjadi kera ni secara apa? Pertama secara maknawiyun. Maknawi, iaitu maknawi ni maknanya apa? Bukan rupa paras. Sikap dia macam kera. Perangai dah macam kera. Faham Itu sekadar itu maknawi. Yang kedua, suwariyun. Suwariyun ni maknanya apa? Sekali dengan rupa dia bentuk sekali. Jadi golongan yang ketiga ni, akhirnya mereka ni buat tembok. Ini dalam tafsir lah.
bayangkannya semuanya, Qurtubi ke, Ibn Katsir ke, yang lain-lain pun lah, iaitu mereka buat tembok pemisah di antara dengan golongan ni. Mereka tak bersekongkol langsung, mereka tegur dan mereka bentengi, tak nak terjebak dengan apa yang mereka buat. Dan mereka ni mula-mula seorang buat, ikan banyak pula, yang lain pun ikut, dan mereka kata tak ada masalah, ni tak dosa lah. Sebab apa? Mereka ada pendapat mereka letak jaring lah ketika hari Jumaat tu kan. Lepas tu dia ambil hari Ahad, ataupun mereka Sabtu tak buat apa-apa, Ahad dia ambil. Faham? Nampak tak? Dia tipu kat situ lah. Sedangkan ikan masuk kenanya hari Sabtu tu lah. Itu ada pendapat. Ataupun mereka buat lubang untuk ikan-ikan yang masuk. Lalu mereka biar tengok, okey, tutup. Hari Jumaat kita angkut lah. Hari Ahad kita angkut lah. Sama je. Jadi akhirnya apa berlaku? Setelah berluasa benda tu dan mereka bangga dengan meniaga benda tu, jadi perniagaan mereka kaya dengan benda tu. Mereka kaya dengan langgar perintah Allah. Istidraj yang besar Allah bagi kat kita. Ramai tak orang kaya dengan langgar perintah Allah? Kita kaya dengan langgar perintah Allah tak? Jadi kita kena tengok balik, kita bimbang. Pastikan. Sebab apa ni? Kerja mereka ni. Dan satu masa tu senyap tempat tu. Penduduk sebelah ni pelik lah. Lalu dia pun tengok, intai, tengok-tengok dah tak ada orang dah. Tak ada orang dah. Lalu dia pun buka pintu pemisah tu. Lalu dia tengok apa yang ada? Kera je. Jadi ada kera dan ada babi. Yang muda jadi kera, yang tua jadi babi. Dan kera tu pergi peluk lah golongan ni, saudara-saudara dia tu. Menangis je. Tapi mereka tak kenal lah siapa ni. Dan kera ni hidup selama, babi ni hidup selama 3 hari tanpa ada zuriat, tanpa beranak, dan akhirnya dia mati. Jadi ini bukan kera yang teori Darwin tu, bukan lah. Ini kera yang masa itu saja, 3 hari saja mereka hidup dan akhirnya mereka mati. Matilah, tak ada apa-apa. Tak ada satu pun keturunan mereka ni yang hidup dah. Jadi yang muda jadi kera, yang tua jadi babi. Ini Allah sebut dalam surah 5 ayat 60. 5 ayat 60. 5 ayat 60. Saya sebut babi tak apa kan? Khinzir dia beradab sikit. Sama je. Ada apa kan? Kita tengok ayat surah 5 ayat 60 tu. Tengok Allah kata dalam ayat tu, Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalik masubatan 'indallah. Katakanlah, maukah aku beritakan kepada kamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yang paling buruk sekali, yang pernah Allah azab mereka di dunia ni. Ini balasan azab di dunia. Di dunia. Kat akhirat kita boleh gambar lagi. Ni kat dunia yang paling buruk ni lah golongannya. Iaitu apa? Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Iaitu golongannya Allah laknat mereka dan Allah murka ke atas mereka. Laknat sebab manakah golongan yang Allah laknat? Laknat. Ni sebenarnya dia dua golongan ni. Satu yang tak cegah, satu ni laknat, disembunyikan, didiamkan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 1 59 tu. Diam je, disembunyikan kebenaran tu. Jadi Allah kata ulaika allazina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang yang Allah laknat, iaitu apa? Mereka menyembunyikan setelah diterangkan kitab Allah ni, mereka sembunyikan, diamkan je. Tak cakap, tak nak pun mencegahnya. Jadi ulaika allazi, cuba tengok surah tu. Surah 2 ayat. Nanti kita masuk balik Ini kita cerita pasal laknat ni. Antara golongan yang dilaknat oleh Allah pada bangsa ini ialah ni, iaitu mereka yaktumuna ma anzalna minal bayyinat.
wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Allah kata apa? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Surah, minta maaf surah 2 ni 159. Ulaika yal'anuhumullah. Allah laknat golongan ni. Sebab kita tak kena biarkan. Kesan dia kerosakan akan semakin merebak ke ataupun menjadi dikurangkan? Semakin merebak. Dan bila dibiar lama-lama, akhirnya generasi baru hidup pula. Kerosakan tadi tu, adakah dianggap kerosakan ataupun dia rasa itu adalah benda biasa? Itu kesan buruk kan? Sebab tu kena laknat kalau kita buat macam tu. Kita biar diri kita nak selamat. Generasi kita nanti macam mana? Kesan dia macam tu. Bila kita orang yang ada ilmu, kita diam, kita rasa kita selamat lah. Okey, kita boleh play safe. Tapi kesan dia kat siapa? Tu anak cucu nanti macam mana? Kita tak sayang ke mereka? Tu kesan dia. Sebab tu Allah laknat macam ni. Sebab sangat buruk kesan dia. Asal benda tu buruk, akhirnya masyarakat rasa macam dah tak buruk. Sebab apa? Tak ada orang tegur. Betul tak? Takut ni. Kita kena bimbang. Jadilah masyarakat yang mana? Ni. Ketiga ni. Dalam satu ayat lagi ni, juga golongan ni, surah, okay, kita buka balik surah tu. Surah 5 ayat 60 tu. 5 ayat 60. Jam ni betul kan? 5 ayat 60. Surah 5 tadi. Balik surah tadi. Surah 5 ayat 60 Jadi itu golongan yang Allah laknat dan ghadiba alaihi, dan Allah murka ke atasnya. Antaranya dua-dua ni lah termasuklah. Ya Allah, yang derhaka sudah pastilah Allah. Juga laknat mereka. Dan murka kepada mereka. Sehingga Allah jadi apa? Wa ja'ala minhum, dan kami jadikan daripada kalangan mereka apa dia? Qiradah, kera, wal khanazir, dan babi-babi. Jadi yang banyak pendapat dalam tafsir, kera itu adalah orang yang muda dan babi itu adalah orang-orang yang tua, yang buat kerja-kerja ni, yang diamkan, yang ikut saja, ambil kesempatan juga. Dengan dia tak buat, tapi apa? Sama-samalah bersokong-kong. Lepas tu kita kena elakkan diri kita daripada termasuk dalam golongan-golongan yang khianat ni lah. Jadi wa abadat taghut, mereka menyembah taghut lah, selain daripada Allah, hawa nafsu mereka sendiri. Ulaika syarrum makanan, mereka itulah seburuk-buruk tempat, golongan yang wa adalla, kedudukan, dan paling sesat daripada jalan yang